Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, terutama kepada pelajar-pelajar baru UiTM Cawangan Melaka. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya untuk menyambung pelajaran di UiTM Cawangan Melaka dalam pelbagai program yang anda masuk. Cumanya kali ini perkara proses kemasukan ini sangat berbeza, memandangkan kita mempunyai SOP baru, norma-norma baru. Jadi mungkin cabaran anda sedikit berbeza daripada senior-senior anda yang lain. Walau bagaimanapun, saya percaya dan yakin anda semua mampu untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa dengan baik, insya-Allah, dan saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Khairuman Muhammad Hashim. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, dan hari ini saya diamanahkan untuk menceritakan sedikit tentang sejarah Malaysia. Saya yakin anda semua tahu tentang sejarah Malaysia. Dah bertahun-tahun anda belajar tentang sejarah Malaysia ni di sekolah rendah dan sekolah menengah. Tapi hari ini kita ambil perkara-perkara yang mungkin boleh dijadikan sebagai sedikit panduan ataupun satu refresh balik apa yang telah anda belajar, sebab kali ini anda dah menjadi mahasiswa, jadi mungkin perspektif dia sedikit berbeza daripada apa yang anda belajar di sekolah dahulu. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Kita cerita dulu tentang permulaan kita. Tanah Melayu ini, kalau kita lihat daripada zaman prasejarah dulu, kita ni dah start off 40,000 tahun yang lepas. Dah lama dah. Kesultanan Melayu Melaka ni dah start tahun 1400 yang lalu. Jadi jangka masa yang telah terlalu lama. Kalau orang tanya bila civilization kita mula, kita dah mula lama dahulu dah. Rumpun Melayu ini termasuk Indonesia, termasuk selatan Thailand dan sebagainya, kita dah establish lama. Kalau kita cerita tentang kerajaan Melayu lama pula, kita dah bermula daripada kurun ke-14 sampai kurun ke-16, iaitu tahun 1394 sampai 1511 lah. Sebelum 1511 saya rasa awak pun dah tahu tarikh tu, semasa kita mula dijajah, tapi kita dah start off lama. Kerajaan Melayu lama semasa itu establishnya di Melaka, permulaannya yang mana awak berada sekarang, dan dia juga merebaklah ke negeri-negeri lain. Bila cerita tentang Kesultanan Melayu Melaka ni, banyak awak tengok yang ini yang kita senaraikan daripada pertama sampai ke-8. Kita mula dengan pemerintahan pertama daripada Parameswara. Saya rasa awak pun dah pernah dengar Parameswara. Tahun 1394 lagi mula datang ke Tanah Melayu, khususnya ke negeri Melaka, terus ke Sultan Megat Iskandar Shah, dan seterusnya sampailah ke yang terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah. Sekarang ini Melaka dah tak ada lagi sultan. Yang terakhir ialah daripada Sultan Mahmud Shah, kerana semasa 1511 itu kita telah mula dijajah. Saya rasa awak pun dah tahu, apabila Portugis datang menjajah kita dan sebagainya. Saya tak nak pergi detail kepada itu, tapi apa yang saya nak sebut di sini ialah semasa itu Kesultanan Melayu Melaka, Kerajaan Melaka, rakyat di Melaka dan khususnya di Tanah Melayu. Bila kita sebut Melaka ni, awak jangan lihat Melaka ni negeri Melaka sahaja. Melaka semasa itu luas. Ada termasuk juga ke seluruh semenanjung Malaysia. Itu juga kita sebutkan sebagai Kerajaan Melaka. Dan semasa itu negeri Melaka ini, Tanah Melayu ini sangat-sangat kaya. Kita menjadi port pelabuhan yang utama daripada Eropah dan juga Asia, yang mana semua orang berkumpul, termasuk Asia Barat, Arab dan sebagainya, Eropah. Dan semasa itu kita sangat-sangat kaya. Yang telah ada juga sejarah yang mengatakan bahawa emas kita ni, kekayaan kita ni sampai bergudang-gudang banyaknya. So itu adalah kejayaan kita dahulu. Kejayaan di Tanah Melayu, kejayaan kebanyakannya daripada orang Melayu sendiri, kejayaan daripada orang Melayu kita berniaga dan sebagainya. So ini adalah zaman kegemilangan semasa itu, sehinggalah 1511 yang mana kita semasa itu mula dijajah.
Cerita tentang penjajahan ini, tanah Melayu ni telah dijajah beratus tahun dah. Kalau kita lihat, kita boleh pergi satu-satu. Yang pertama ialah Siam, yang dipanggil Ligor tu. Semasa itu Siam ini menguasai Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu yang belah atas semenanjung Malaysia. Kerana memang semasa itu pun kita ada border kita kan, sempadan itu memang berdekatan dengan Siam. Yang kedua, yang ini yang terkenal, Portugis menjajah 1511, menjajah Melaka untuk menguasai semualah ekonomi kita, untuk menyebarkan agama Kristian. Okay? So daripada 1511 tu kita mula dijajah. Yang ketiga, Belanda masuk menewaskan Portugis untuk menguasai Melaka. 1786 British masuk. Penjajahan bermula di Pulau Pinang, Singapura dan juga di Melaka. Di Sarawak, James Brooke 1841. James Brooke ni juga daripada British masuk. Yang seterusnya di Sabah, Syarikat Borneo Utara British SBUB 1881 menguasai Borneo Utara. Bila kita sebut Borneo Utara ni maknanya negeri Sabah. 1874 British mula campur tangan ke negeri-negeri lain. Selain daripada negeri-negeri kita, ada negeri-negeri bersekutu dan yang tidak bersekutu. Negeri-negeri di Perak, di Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Dan tahun 1941, semasa itu Perang Dunia Kedua, Jepun mengalahkan British dalam Perang Dunia Kedua dan menjajah tanah Melayu. Juga banyak sejarah-sejarah semasa itu. Dan tahun 1946 British kembali untuk mentadbir selepas Perang Dunia Kedua, yang mana Jepun telah kalah. Antaranya awak tahu ialah apabila Hiroshima dan Nagasaki dibom dengan atom bom. Itu memulakan kekalahan Jepun dan British mengambil alih. Okay? Even kalau awak lihat di situ 1957 dan 1963, even selepas kita merdeka pun masih ada lagi kesan-kesan pentadbiran British masih lagi mencampur tangan sedikit sehingga 1963. So kalau kita lihat semua, kalau kita tengok daripada tahun 1511 sampailah 1957, berapa ratus tahun tu, kita ibaratkan tanah Melayu ni kita masukkan dalam peti sejuk, tak boleh nak buat apa, dijajah, didoktrinkan pemikirannya, ditakbir, ekonomi kita diambil sehinggalah tahun 1957 kita merdeka. Dan kita telah merdeka lebih daripada 60 tahun. Rasanya masih baru lagi maksudnya kemerdekaan kita ini, tapi banyak pencapaian yang telah kita buat. Alhamdulillah, ini satu pencapaian yang sangat baik. Yang kita perlu lihat adalah daripada kepimpinan dan juga daripada seluruh kerjasama yang telah dibuat selama ini oleh rakyat Malaysia. Okay? So ini adalah cerita-cerita sedih kita. Seterusnya, kita mula merdeka tahun 1957, tapi ini adalah kronologinya. Kita start off 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Semasa itu UMNO, MCA dan MIC ditubuhkan parti perikatan untuk mereka mengadakan pilihan raya bersama dan menang majoriti. Pada tahun 1956, rombongan kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman mengetuai rombongan kemerdekaan pergi ke London. Kalau kita lihat ada cerita tentang kemerdekaan, banyaklah orang yang membantu menyumbang untuk Tengku Abdul Rahman dan delegasinya pergi ke London. Masa tu kita tak ada duit kan untuk pergi ke London untuk membawa watikah untuk kita memohon kemerdekaan. Pengisytiharan kemerdekaan pada 20 Februari 1956, Tengku Abdul Rahman telah buat pengisytiharan kemerdekaan di mana? Di Padang Pahlawan di Bandar Hidi, Melaka, di negeri ini. Okay, ini start off pengisytiharan kemerdekaan. Pada 20 Februari. Sebelum itu, 8 Februari 1956 itu penempatan tarikh kemerdekaan telah dibuat, iaitu pada 31 Ogos 1957. Pembentukan Suruhanjaya REIT. Okay, ini penting juga. 21 Mac 1956 ini, Suruhanjaya REIT ini adalah terdiri daripada beberapa orang, bukan rakyat Malaysia, ada rakyat India, British dan yang lain-lain. Mereka ini adalah orang yang menggubal perlembagaan Malaysia. Okay, so kita nak bentuk negara baru, perlu ada satu undang-undang asas.
dan undang-undang asas kita adalah Perlembagaan Malaysia. Okay? Dan dia dibentuk oleh orang yang mendapatkan input daripada semua parti politik, daripada rakyat. Input-input itu digabungkan dan dijadikan perlembagaan. Nanti saya akan cerita tentang perlembagaan sekejap lagi. Rundingan dibaling, Tengku Abdul Rahman dicabar supaya menyelesaikan isu pembudakan komunis. Mungkin awak pernah tengok, kalau awak boleh Google pun, masa ni rundingan dibaling di Kedah, yang mana Tengku Abdul Rahman bertemu dengan Chin Peng untuk kita nak selesaikan komunis. Komunis ni datang selepas Jepun, semasa pemerintahan Portugis, semasa pemerintahan British. Dia datang, ini adalah fahaman komunisme daripada China, ini limpahan dia. Okay? Dan kita perlu selesaikan itu dulu, sebelumlah pada 30 Ogos penurunan bendera Union Jack, dan kita merdeka lah pada 31 Ogos 1957. So ini banyak gambar-gambar yang kita telah dapat, boleh tengok lah, download from Google dan sebagainya, semasa Tengku Abdul Rahman membuat pengisytiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur tepat pada 31 Ogos 1957. So ini adalah struggle. Ini ada struggle pemimpin-pemimpin dulu untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk kita nak be independent, sebuah negara yang independent, tidak dipengaruhi oleh negara-negara lain. Banyaklah negara yang telah melalui struggle ini. Indonesia pun sama dan sebagainya. Cuma uniknya di Malaysia ini ialah kita menjalani, membuat, meminta untuk merdeka tanpa ada peperangan. Ini adalah kebijaksanaan daripada pemimpin-pemimpin dulu, yang mana kita berunding. Kita berbincang, berunding, tak ada perang dan sebagainya untuk menuntut kemerdekaan. So ini adalah satu yang sangat bagus. Inilah menunjukkan identiti kita di Malaysia, yang mana kita tidak bertindak menggunakan provokasi, tapi dia lebih menggunakan kepada kebijaksanaan kita. So ini adalah satu benda yang perlu kita ingat. Sangat penting untuk kita hayati, sangat penting untuk kita ikut. Seterusnya, ini Perlembagaan Malaysia yang saya cakap tadi, Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Tanah Melayu. Dia mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Apa itu Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini? Dia merupakan dokumen sumber sebagai satu sumber rujukan perundangan. Law, perundangan yang perlu ada, yang wujud dalam negara kita. So, setiap perundangan negeri perlu merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Apa sahaja akta perlu merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Murah je kalau orang nak beli pun buku tu, even nak download pun boleh. Boleh lihat satu-satu. Dia banyaklah, verse-nya ialah dalam bahasanya bahasa perundangan. Tapi banyak perkara-perkara penting tentang keistimewaan orang Melayu, tentang agama Islam sebagai agama rasmi, tentang penggunaan bahasa Melayu, dan banyak lagi lah. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi asas, asas kepada segala undang-undang baru. So apa-apa sahaja undang-undang baru yang nak buat perlu berasaskan pada Perlembagaan Persekutuan. So ini adalah satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang perlu kita tahu. Bukan sekadar dengar-dengar saja. Perlu kita tahu, perlu kita ambil tahu, supaya kita dapat cerita yang sebenar tentang apa saja perkara yang berlaku, terutama sekali tentang perundangan, tentang undang-undang negara. Seterusnya, kita masuk rukun negara. Rukun negara ni memang setiap tahun kalau nak selalu nak cerita masa nak dekat merdeka lah. Tapi rukun negara ni adalah satu, bagi saya dia adalah the simplified version. Versi yang dipermudahkan daripada Perlembagaan Persekutuan tadi. Yang mana kita ada 5 lah dekat sekolah dulu. Setiap hari Senin, kalau awak ada perhimpunan tu, memang kita baca lah. Kan biasanya pengawas akan baca depan, kita akan ikut. Tapi dari mana datangnya rukun negara ni? Kalau kita boleh lihat, dia start bila peristiwa 13 Mei tahun 1969. Masa tu ada rusuhan kaum antara kaum Melayu dan kaum Cina. So di situ selepas kita merdeka, kita dah merdeka dah. Tahun 1957 dah merdeka. 69 maknanya dah 12 tahun kita merdeka. Rupanya di situ ada ketidaksamaan, masih ada lagi mungkin ketidakpuashatian, masih ada lagi perbezaan di antara kaum-kaum. Dan kerajaan semasa itu
melihat bahawa kita perlu melakukan sesuatu untuk kita nak tenangkan semua kaum ini, untuk kita nak melihat bahawa kita perlu bekerjasama. Sebab kalau tidak, kalau sentiasa bergaduh antara kaum ini, dia tak boleh nak mencapai kemajuan negara. Okay? Rusuhan kaum semasa itu mengancam keselamatan negara. Pentadbiran negara, kerajaan perlu mengambil alih, mewujudkan Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara ini very strict, okay? Kita ada curfew dan sebagainya, dan Majlis Gerakan Negara dipertanggungjawabkan untuk menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Di situlah mereka berbincang untuk menilai isu perpaduan negara. Antara lain ialah untuk, kalau dia bukan sahaja mewujudkan rukun negara, tapi banyak perkara yang lain yang dibuat. Antaranya ialah menyusun semula ekonomi. Semasa itu di bandar-bandar banyak kaum Cina, di kampung-kampung banyak orang Melayu, di estate-estate banyak kaum India. Jadi dia banyak perbezaan di situ. Dan di situlah mulanya untuk menempatkan kaum Melayu di bandar, untuk membina kampung-kampung baru, orang Cina tinggal di kampung-kampung baru di kampung supaya dapat bekerjasama dengan orang Melayu. Estate juga berpindah, estate diladikan perumahan berdekatan dengan kampung. Jadi di situ kita dapat ada blended lah daripada pelbagai kaum. Dia tak adalah Cina di sini, India di sini, Melayu di sini. So itu antaranya. Dan selain daripada itu ialah mengisytiharkan rukun negara. Pada 31 Ogos 1970 terbentuklah rukun negara yang mana ada 5 kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama bermaksud bahawa setiap agama boleh menganuti, boleh menjalankan aktiviti keagamaan, tak ada masalah, okay? Tapi perlu mengikut kepada nilai-nilai agama masing-masing. Kesetiaan kepada raja dan negara, setia kepada institusi raja dan juga setia kepada negara. Okay. Yang ketiga, keluaran perlembagaan perlu mengikut undang-undang. Seperti mana yang saya cakap tadi, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dan dia sangat luhur dan dia perlu diikuti. Maknanya kena ikut undang-undang. Kedaulatan undang-undang seperti mana tadi perlembagaan. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sentiasa kita menjaga adab, sentiasa kita bertolak ansur, sentiasa kita menjaga kesopanan dan kesusilaan. So ini kita nampak 5 ni sangat simple, tapi sebenarnya dia memberi kesan yang mendalam. Dan dia menjadi guideline lah, menjadi guideline kepada semua rakyat Malaysia semasa itu. Okey. Seterusnya kita tengok kepada evolusi negara daripada tahun 1957 sampailah sekarang ini. Dulu kita lebih kepada pertanian, sekarang ini kita dah lebih kepada pembangunan mampan, lebih kepada sustainable development. Kita bukan saja nak membangun lagi, kita telah membangun, tapi kita nak go to sustain, lebih pembangunan yang lebih cekap, pembangunan yang lebih kekal, pembangunan yang lebih in terms of dia punya maintenance of development itu sangat maju. Okay? Pengurangan kemiskinan golongan pendapatan rendah, menjadikan luar bandar lebih maju dan menarik dan menguntungkan. Kita dapat lihat juga banyak di luar bandar sekarang dari segi internet access ni dah banyak improvement dan sebagainya. Memang ada sedikit kekurangan here and there, tapi banyak improvement yang telah dibuat. Dan juga fokus kepada kumpulan sasar khusus. Kita lihat banyak bantuan-bantuan khusus, fokus kepada golongan-golongan. Dia bukan saja bagi subsidi kepada semua orang, tapi kita khususkan kepada golongan-golongan tertentu. So ini adalah pembangunannya daripada kita berasaskan pertanian sehinggalah kita fokus kepada pembangunan negara. Kita lihat dulu dari segi kemudahan asas. Sekarang ini kita dah jadikan kemudahan asas ni dah tak ada lagi lah cerita tentang jalan raya dan sebagainya. Sepatutnya semuanya telah berjalan dengan baik. Dan kita juga dah ada banyak dari segi linkage of transportation, networking transportation, dari segi highway dan sebagainya. Kita dah banyak improvement lah. So 2020 ini adalah satu petanda bahawa kita perlu change. Dan kebetulan dengan apa yang melanda sekarang ini, banyak norma baru. Bagi saya it's a new culture yang merupakan satu permulaan supaya kita menilai balik apa yang telah kita praktis, supaya kita dapat menjadi orang yang lebih maju,
supaya negara kita dapat lebih maju. Kalau kita lihat sekarang orang lebih berdisiplin, antara nilai-nilai rakyat di negara maju ialah rakyatnya sangat berdisiplin. So kita dah lihat orang kita sangat berdisiplin dari segi pemakaian mask, dari segi beratur untuk nak masuk ke mana-mana, kita scan. Ini semua adalah tanda-tanda negara maju, dan bagi saya ini adalah tanda yang sangat positif lah, terutama sekali bagi golongan-golongan generasi awak yang saya rasa melihat perkara ini satu perkara yang mungkin akan jadi kebiasaan nanti. So apa peranan anda? Anda akan berada di sini selama beberapa tahun di UiTM Cawangan Melaka. Mungkin ada kawan-kawan yang pergi ke UiTM lain. Ini adalah peluang seumur hidup, sekali saja seumur hidup yang anda dapat. Sama ada anda ambil peringkat sijil, diploma ataupun ijazah. Tapi yang utama ialah perlu melihat diri anda sekarang dan perlu membawa diri anda supaya jadi lebih baik. Yang pertama, awak perlu mencapai ilmu. Ilmu ini macam-macam, di dalam dan di luar bilik kuliah. Awak boleh belajar dalam kelas, awak boleh dapat ilmu di luar kelas, masuk berpersatuan, buat aktiviti, buat program dan sebagainya. Ini adalah perkara yang sangat penting, sebab bila awak keluar nanti, kita harap apa yang dibekalkan kepada diri awak itu mencukupi supaya awak dapat survive di luar. Yang kedua ialah peningkatan soft skills, kemahiran insaniah. Antaranya ialah communication, antaranya ialah teamwork, antaranya ialah confidence. So perkara-perkara ini perlu ada dalam diri awak. Kalau rasa sebelum ni awak susah nak bercakap depan orang ramai, masa ni lah ambil peluang untuk bercakap, presentation dan sebagainya. If you think that you are not good in English, this is the time for you to practice English. Jika anda rasa bahawa anda tidak ada keyakinan diri, masa inilah untuk bina keyakinan diri. Perkara ini semua perlu anda buat semasa anda belajar. Sebab bila awak dah keluar kerja, tak ada masa lagi dah. Dah keluar kerja, awak perlu bersaing dengan ramai orang. Tapi bila di universiti ini, persaingannya tentang diri sendiri. Awak bersaing dengan diri awak sendiri. So this is the time untuk awak perlu dapatkan semua soft skills. Seterusnya, peningkatan kualiti dan jati diri. Jati diri, bentuk jati diri, sayangkan negara, sayangkan agama, sayangkan bangsa, ini semua perlu ada dalam diri kita sendiri. Kualiti diri kita, dari segi cara kita bercakap, dari segi cara kita berfikir, even dari segi cara kita berpakaian, semua ini perlu kita belajar, semua ini perlu kita praktis. Dan yang last sekali ialah peningkatan adab dan kerohanian. Ini perlu ada. Perlu ada kerohanian, perlu ada nilai-nilai agama, itu perlu ada dalam diri kita. Yang asas solat perlu kita jalankan. Adab kepada semua orang, adab kepada manusia, adab kepada alam, adab kepada haiwan, ini semua perlu ada. Sebab kita lihat banyak di luar sana orang-orang yang boleh dikatakan berjaya, tapi bila tidak ada kerohanian yang cukup, bila tidak ada adab, banyak perkara-perkara yang salah yang mereka laksanakan. So ini adalah something yang tidak susah untuk awak buat. Inilah yang kita harapkan daripada awak semua, supaya nanti bila awak keluar, selain mendapat sijil, diploma, ijazah, apa yang ada dalam diri awak ini dapat memberi bekal kepada diri awak, dapat memberi kekuatan supaya awak dapat survive di luar sana dalam apa jua bidang yang awak buat. Okay, so kita harapkan awak terapkanlah elemen dan nilai UiTM di hatiku dalam setiap diri awak. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua di atas perhatian semua. Seperti mana yang saya cakap tadi, cabaran anda berbeza dengan cabaran sini-sini anda, tapi saya yakin dan percaya Allah telah tentukan ini kepada awak kerana awak adalah generasi yang kuat, awak generasi yang mampu untuk mengharungi cabaran-cabaran ini. InsyaAllah saya doakan semoga anda semua berjaya. Jangan lupa pesan ibu bapa, jangan lupa solat, jangan lupa tentang menjaga adab, dan jangan lupa tentang apa tujuan sebenar anda berada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.